Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini adalah Agenda Awani. Malam ini kita melihat kepada topik yang cukup penting dan juga menarik kerana kesan limpahnya adalah kepada kita rakyat Malaysia. Kita melihat perkembangan geopolitik di peringkat antarabangsa iaitu ketegangan di Ukraine bersama dengan Rusia pada ketika ini telah pun menolak naik harga tenaga khususnya harga minyak mentah dan kesan berantainya kita saksikan bagaimanakah energy security ini terjejas dan juga pelbagai aspek lain juga terjejas disebabkan harga minyak mentah yang mahal pada ketika ini. Jika kita melihat kepada angka kenaikan minyak Brent yang kita gunakan ukurannya penanda arasnya iaitu sekitar 100 ke 113 dolar setung, malah ada juga pernah mencecah hingga 139 dolar setung dan ini adalah memberikan tekanan kepada banyak sektor khususnya sektor tenaga sendiri dan juga untuk kos input itu sendiri. Itu yang saya bincangkan pada malam ini. Saya membawakan dua tetamu yang hebat pada malam ini. Pertama sekali Encik Abdul Razib Dawood iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga dan juga kita bersama dengan Encik Abdul Halim Osman iaitu Ketua Perolehan dan juga Rantaian Bekalan TNB Fuel. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Ini topik yang menarik. Keselamatan tenaga. Ada kalanya bila kita hidup di Malaysia ini kerana bekalan itu sentiasa ada. Kita tidak merasakan bahawa ada security energy security itu terganggu dan sebagainya. Itu realiti untuk kebanyakan rakyat. Bagaimana untuk kita melihat bahawa sejauh mana keseriusan krisis tenaga global pada ketika ini dan bagaimana ia memberikan kesan kepada sektor tenaga di Malaysia untuk kepada orang ramai memahami ini realitinya dan apa penyelesaian ataupun perkara yang kita sedang lakukan pada ketika ini. Terima kasih Cik Najib dan terima kasih kepada Astro Awani kerana menjemput Suruhanjaya Tenaga dan juga TNB Fuel hari ini untuk kita berbincang mengenai suasana terkini tenaga dunia dan apakah kesannya kepada kos tenaga elektrik lebih spesifik di negara kita. Cik Najib, betul harga minyak mentah dunia atau Brent crude oil memang sudah mula meningkat tinggi. Sebelum perang Ukraine lagi, harga sekitar 80 dolar satu tong atau per barrel disebabkan economic rebound atau pemulihan ekonomi selepas pandemik COVID-19 dan juga supply and demand situasi sebelum ini. Jadi minggu lepas harga minyak mentah skyrocketed, meningkat tinggi sehingga betul Encik Najib 139 dolar per barrel. Kerajaan Amerika mengumumkan larangan import minyak daripada Rusia. Rusia pembekal minyak dunia utama. Setiap 10 tong minyak, 1 tong adalah datang daripada Rusia. Ya, keadaan yang tidak menentu geopolitik dunia telah menyebabkan turun naik harga minyak yang sangat mendadak atau volatile. So kalau kita lihat juga di Eropah, sangat bergantung kepada Rusia dari segi bekalan gas asli sehingga 40% adalah patusan yang tinggi. Dengan sekatan ekonomi yang dikenakan kepada Rusia ini memberi kesan yang besar kepada keseimbangan supply and demand gas asli dan seterusnya akan melimpah kepada harga pasaran gas asli dunia. Yang saya sebut sebelum ini Encik Najib adalah krisis tenaga global yang menyebabkan pasaran harga turun naik yang volatile. Tetapi walau bagaimanapun, alhamdulillah negara kita tidaklah menghadapi masalah energy security ataupun keselamatan tenaga ataupun security tenaga. Negara kita masih cukup bekalan minyak dan gas asli. So, berdasarkan definisi International Energy Agency IEA, security tenaga ataupun energy security bermaksud ketersediaan bekalan tenaga tanpa gangguan pada harga yang berpatutan. Jadi security tenaga amat penting bagi negara kita. Oleh itu kerajaan melalui unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA dan agensi seperti kami Suruhanjaya Tenaga dan juga Petronas, Tenaga Nasional Berhad sentiasa mengambil langkah-langkah yang bersesuaian untuk memastikan security tenaga adalah terjamin pada setiap masa. Jadi Encik Najib, kalau kita tengok berbanding dengan sumber penjanaan elektrik negara dahulu dan sekarang, kita telah pelbagaikan. Kalau saya boleh bagi peratusan, 47% adalah daripada arang batu, 41% pada gas asli, 12% adalah sumber tenaga boleh baru, termasuk sumber daripada hidroelektrik. Jadi TNBF Fuel adalah sebagai pembekal arang batu dan kita ada juga pihak Petronas sebagai pembekal gas asli daripada sumber domestik dan juga daripada LNG kargo.
Jadi kalau kita tengok trend harga arang batu bermula awal 2021 hanya $70 satu tan metrik. Yang sekarang Oktober tahun lepas mencecah $200 dan semalam 2 hari lepas dah meningkat hingga $400 per metrik tan. Jadi memang mendadak. Dan kita tengok harga gas asli berpandukan pada trend harga spot LNG kargo pada tahun lepas hanya $6, sekitar $6 per MMBTU. Jadi meningkat terbaru sehingga $60 daripada $6 kepada $60 per MMBTU. Jadi ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada kos penjanaan elektrik sebab kita bergantung kepada 100% import harang batu daripada luar negara dan juga harga gas asli kita adalah berpandukan ataupun peg dengan harga Brent, harga minyak mentah dunia. Jadi ini akan memberi kesan kepada terutamanya kepada bila kita menentukan imbalance cost pass-through ataupun ICPT yang akan bermula pada bulan Julai akan datang. Bagaimana untuk kita melihat? Kerana harga ini meningkat mendadak kalau kita lihat tadi macam arang batu sebagai contoh. Untuk TNB Fuel sendiri, bagaimana jaminan bekalan terusan ini pada harga kompetitif dapat dilaksanakan kerana pada akhirnya kesemua ini kalau tidak diuruskan dengan baik, harga tarif ataupun surcharge itu sukar untuk dilaksanakan. Bagaimana TNB Fuel sendiri? Ya, Encik Najib, sebagai pembekal utama arang batu di Malaysia, kami sebenarnya walaupun kita di Malaysia ni bergantung 100% untuk bekalan arang batu ni daripada import luar negara. So bagaimana kami nak memastikan, nombor satu yang paling penting adalah security of supply kita panggil. Bekalan ni mencukupi untuk kita stesen-stesen jana kuasa kita dapat berbuat sendiri dan menjana dengan sepenuhnya. Jadi kami memperbagaikan sumber. Maksudnya kita ada bukan kita bergantung kepada satu supplier saja. Jadi kita perbagaikan sumber daripada multiple country dan juga multiple supplier. Jadi itu cara kita untuk mitigate ataupun mengurangkan risiko di mana kita akan mengalami kekurangan bekalan. Daripada segi harga pula, harga kita mengikut harga pasaran semasa. Jadi cara untuk kita mengurangkan impak ataupun kesan daripada especially sekarang ni daripada kesan Russian-Ukraine war ni, harga telah meningkat naik dengan banyak. Jadi oleh itu kita ada kontrak-kontrak jangka masa panjang yang mana kita telah pun lock in the price-nya untuk tempoh 1 tahun. Jadi mungkin impak tu kita dapat kurangkan sedikit. Jadi kita, kalau kata macam Cik Razif cakap tadi, harga pasaran coal sekarang arang batu telah meningkat hingga RM400 USD per metrik tan. Tapi kita mungkin tak merasa kesan 400 tu sebab harga kita adalah harga kontrak dan harga kita adalah average untuk 1 bulan. Jadi kita tak melihat pada harga pada 1 hari saja. Itu antara cara ataupun perkara yang kami buat untuk mengurangkan impak. Selain daripada itu, kita juga menggunakan kita panggil indeks, harga-harga indeks antarabangsa yang telah pun established lah dalam dunia. Misalnya harga daripada Global Coal Index, IHS Markowski dan juga API Index. Harga-harga indeks ini dia bergantung pada negara pengeluar itu sendiri. Kalau di Australia dia bergantung pada Global Coal Index, manakala kalau di South Africa, di Afrika Selatan dia menggunakan API Index. Tapi bekalan kita yang besar adalah datang daripada Kalimantan, pada Indonesia. Dan dia menggunakan IHS Markowski Index. Jadi indeks ini akan berubah, dia mengikut dipanggil the law of supply and demand lah. Jadi ada turun naik dia. Jadi ada faktor-faktor macam peperangan dan sebagainya menyebabkan harga meningkat secara mendadak sebab bekalan ada permintaan yang tinggi. Terutama sekarang ni daripada negara-negara Eropah, permintaan arang batu ni meningkat secara mendadak sejak daripada perang ni telah tercetus. Oleh kerana mereka kekurangan bekalan gas. Sebab gas pun dia dapat supply daripada Rusia. Jadi ada sekatan di situ yang menyebabkan mereka terpaksa menjana kembali menggunakan arang batu. Jadi kita terpaksa melalui gelombang ni. Tidak ada cara lain yang kita dapat fikirkan sebab kita berharap dia akan reda. Sebab daripada pengalaman yang kami kita dapati harga ni dia ada turun dan naik dia lah.
Jadi sekarang ni mungkin harga peringkat tinggi, insya-Allah kita melihat dalam masa 6 bulan yang akan datang harga ni akan menjadi stabil semula. Tapi tumpuan utama untuk TNB Fuel adalah keselamatan bekalan itu berbanding dengan harga terlebih dahulu, kan? Untuk memastikan. Okey, untuk Suruhanjaya Tenaga pula, bagaimana untuk memastikan ataupun langkah-langkah yang dia ambil untuk menangani situasi harga bahan api yang terus melonjak pada ketika ini supaya jaminan itu diwujudkan supaya macam tadi cakaplah security itu ada yang paling penting pada akhirnya. Terima kasih Cik Najib. Memang kita utamakan energy security ataupun security tenaga, tapi mungkin saya jawab dengan dua peringkat. Yang peringkat perancangan kita, kalau kita lihat kerajaan melalui perancangan pembekalan elektrik di mesyuarat jawatankuasa JPET yang lalu yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Sumber Asli KETSA, mengambil langkah-langkah strategik kehadapan untuk menangani tenaga, isu-isu tenaga masa akan datang. Kalau saya boleh senaraikan apa strategi yang utama. Yang pertama, sasaran tenaga boleh baru dinaikkan kepada 31% pada tahun 2025. Berbanding sekarang 12%, kita sasarkan 31% untuk tahun 2025, dan untuk kehadapan untuk tahun 2035 kita akan naikkan lagi sasaran tenaga boleh baru ataupun renewable energy kepada 40%. Jadi, dan satu polisi yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, no new coal. Tidak akan ada pembinaan jawatankuasa arang batu di Malaysia. Dan begitu juga kita sebagai satu negara yang menandatangani COP21 Paris Agreement untuk sektor elektrik, kita akan mematuhi pengurangan pelepasan carbon intensity sebanyak 45% pada tahun 2030. Dan seterusnya, beyond that, kita juga akan terus mengurangkan carbon intensity reduction sebanyak 60% untuk tahun 2035 berbanding dengan tahun 2005. Jadi kita juga ke arah, kita berpandukan kepada gas rumah kaca sifar bersih ataupun net zero greenhouse gas disasarkan pada tahun 2050. Dan kita kalau lihat strategi-strategi ini adalah kita ke arah pengurangan pergantungan kita kepada bahan api fosil. Jadi kita banyakkan tenaga boleh baru, kurangkan pergantungan pada bahan api fosil. Apakah jenis-jenis tenaga boleh baru? Mungkin Encik Najib perasan solar panel, kita ada solar, fotovoltaik, kita juga ada biomass, biogas, waste to energy, hydro, small hydro, mini hydro dan juga large hydro. Kalau Encik Najib ingat, kita sudah mula lama feed-in tarif. Bila kita kenalkan feed-in tarif untuk solar rooftop ni bermula tahun 2011 lagi. Jadi program ini berterusan dengan penambahan-penambah program seperti net energy metering, large scale solar dan sebagainya yang saya ceritakan di atas. Tapi Encik Najib izinkan saya untuk berkongsi berkenaan dengan apakah falsafah kita bila kita membuat perancangan tenaga kehadapan yang kita panggil D5 ataupun Tri-5 lah. Dia ada 3 dilema tu. Yang pertama, kita perlu memastikan energy security ataupun security tenaga. Yang pertama penting. Yang kedua, kita perlu pastikan harga tenaga yang berpatutan ataupun affordability. Yang ketiga, kelastrian tenaga ataupun sustainability, energy sustainability. Jadi ketiga-tiga objektif ni kita perlu capai. Tidak ada bias ataupun lebih daripada satu antara lain. Tapi energy security amatlah penting kerana kesan energy security itu adalah impaknya kepada ekonomi kita dan security, keselamatan negara kita juga. Jadi inilah yang kita berpandukan falsafah ini ataupun konsep ini bila kita merancang kehadapan. So cabaran yang besar adalah untuk kita balancing act lah. Untuk kita imbang ketiga-tiga objektif itu. Keep lights on, security, but at the same time, we have to make sure affordability, and rakyat akan membayar tarif dari segi tarif elektrik dan sebagainya, dan juga kita ke arah kemampanan tenaga, sumber
tenaga boleh baru ke hadapan, yang kita akan kurangkan pergantungan kepada fosil yang resources limited, finite masa akan datang. Jadi itulah cabaran-cabaran kita. Dan kalau kita lihat semenjak kita laksanakan program large scale solar tu bermula 2016 lagi, sebanyak 2,500 megawatt yang telah kita laksanakan, dan ada yang masih lagi dalam peringkat development atau project in progress. Jadi itu dari segi perancangan akan datang. Dan untuk harian Suruhanjaya Tenaga, kita juga mengawal selia ada 2 entiti di dalam TMB dinamakan Grid System Operator, entiti yang menjalankan operasi National Grid, dan juga single buyer yang menguruskan power purchase agreement. Jadi untuk operasi harian kita panggil merit order lah. Merit order ni maknanya kita akan jalankan mana-mana janakuasa yang termurah dulu. Tetapi untuk loji-loji tenaga boleh baru seperti solar, kita panggil dispatch, kita akan jalankan dulu sebab kita tak boleh simpan, kita tak ada bateri, kita jalankan dulu untuk tenaga boleh baru RE. Jadi kita memang kawal, dari segi kita ada guideline SOP kita untuk menentukan kos-kos itu dikawal dan menentukan kos-kos itu murah. Dan tak lupa juga environment lah yang saya kata tadi, sustainability, environmental, CO2 emission, greenhouse gas emission, kita imbangi semua objektif itu supaya kita dapat penuhi cara kita mengawal lah kos-kos penjanaan keseluruhannya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa kadang-kala konteks pandangan rakyat Malaysia ini adalah melihat kepada apa yang mereka nampak di hadapan mata, iaitu penawaran di peringkat tempatan lah, apa yang mereka dapat, harga yang mereka perlu bayar dan sebagainya. Kalau boleh kita memberikan sedikit gambaran yang lebih luas sedikit, kalau boleh lakukan perbandingan dengan negara-negara serantau sebagai contoh. Kerana kita fokus adalah security tenaga dan berapa tarif yang ditetapkan untuk mereka. Kalau boleh Cik Razif mungkin memberikan gambaran kepada kami untuk kami faham bahawa di Malaysia ini kita lakukan yang terbaik supaya security tenaga itu ada pada tarif yang berpatutan untuk orang ramai. Kalau boleh kita lakukan itu. Dan juga kalau boleh bantu untuk rakyat mungkin faham juga tentang ICPT ini, base tarif dan sebagainya, mungkin adalah analogi yang lebih mudah untuk kita faham supaya orang faham inilah perkiraan dan juga pertimbangan sukar yang perlu dilakukan. Okey, saya mula dengan soalan kedua lah Encik Najib. Saya buat analogi atau bidalan ICPT dengan tarif asas. Mungkin Encik Najib ada beli kereta, sewa beli kereta kan. Analogi itu kita tarif elektrik ada 2 komponen utama, tarif asas dan ICPT. Tarif asas ni yang kita tetapkan selama 3 tahun. Kita tidak pindah jadual tarif tu untuk 3 tahun. Yang kita umumkan baru-baru ini 22, 23, 24. Kekal tarif asas bersandarkan jadual yang sekarang lah tarif. Dan kedua kita ada ICPT, which is imbalance cost pass-through mechanism. ICPT itu kita laksanakan setiap 6 bulan. Kalau kita buat analogi tadi, yang kereta tadi, kalau Najib beli kereta, bayaran ansuran bulan-bulanan katalah RM1,000, itulah tarif asas. Kekal untuk 7 tahun atau 9 tahun kan, untuk kereta. Yang ICPT itu, analogi itu yang mungkin kos membeli minyak atau beron 95 lah, yang kerajaan apungkan 2 minggu sekali kan. Itu analogi itu ICPT yang kita apungkan. Sebab bila kita buat unjuran harga arang batu dan gas asli, kita mengunjurkan kehadapan. Kita tidak tahu apa berlaku seperti Ukraine, siapa akan sangka ada perang dan ada krisis energi ini. Jadi bila ada peningkatan harga, kita akan kira balik setiap 6 bulan dan kita ada formula ICPT itulah. Sama ada kita bagi rebate atau kita kenakan surcharge. Jadi ada masa-masa kita harga unjuran tu actually lebih mahal daripada harga present time atau harga actual. Jadi diterjemahkan dengan rebate. Jadi kalau harga unjuran tu murah, sebagai contoh saya ambil harga unjuran, kita unjurkan harga coal sebanyak $79 per tan, tapi bila sudah naik ke 200, 100, jadi itu ada perbezaan harga, peningkatan. Jadi kita akan kira dan kita mengikut formula ICPT itu, kita akan lepaskan dari segi surcharge. Tapi kajian lebih berat.
kesan-kesan. Jadi akan ada satu pertimbangan daripada pihak kajian kepada sektor-sektor domestik ataupun komersial dan juga industri. Jadi itulah analogi Encik Najib, base tarif dan juga ICPT. ICPT itu lebih pada pengapungan. Sebab komponen utama untuk kita jana elektrik yang besar kos dia sehingga 70% adalah komponen bahan api. 70%. Mungkin setiap RM1, 7% tu adalah kos-kos untuk kita beli bahan api, gas dan coal. Dan saya boleh bagi contohlah, setiap hari kita belanja lebih kurang 50 juta anggaran 50 juta setiap hari untuk kita beli bahan-bahan bakar lah, bahan coal dan juga gas, natural gas. Jadi memang kos tu tinggi sebagai komponen tarif lah. Jadi soalan yang pertama tadi, Najib, perbandingan mungkin kalau ya. Memang kita boleh tengoklah dengan negara jiran kita di mungkin di Singapura, dia berdasarkan pasaran 100%. Jadi bila ada Singapura bergantung pada import LNG kargo lah daripada luar, memang tarif meningkat di Singapura lah sebab tapi kita bukan model Singapura yang bergantung pada pasaran 100%. Kita masih lagi dikawal oleh kerajaan dari segi keputusan tarif, dari segi determination atau pengiraan tarif akan dibuat oleh Jemaah Menteri lah sebelum kita mengumumkan. Jadi ada kawalan dari segi itulah berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain lah. Okey. Cik Alif, kalau kita melihat kepada mungkin harga bahan api yang kian meningkat ini kan, bagaimana untuk kita melihat bahawa pada pandangan ataupun pendirian dan juga telahanlah TNB Fuel sendiri, adakah ada tanda-tanda ini akan berterusan untuk jangka masa panjang dan apa persediaan bagaimana untuk menghadapi tempoh mencabar ini? Kerana kalau kita bercakap soal perang di Ukraine sebagai contoh, tidak ada siapa tahu berapa lama akan berlangsung, rundingan berlaku tapi tidak tahu apa kembangan dan sebagainya. Untuk TNB Fuel macam mana? Ya, baik. Terima kasih Encik Najib. Memang betul. Kita sekarang ni berada di dalam satu fasa ataupun peringkat yang amat mencabar bagi kita, di mana kita terpaksa membeli harga arang batu pada kadar pasaran yang agak tinggi. Jadi kita sentiasa memantau keadaan semasa di pasaran dan kita melihat pemulihan ataupun keadaan harga ini akan menjadi stabil. Cuma ia akan mengambil sedikit masa. Tetapi berapa lama masa yang akan diambil? Ia bergantung kepada beberapa faktor. Seperti kita tengok sekarang post pandemik COVID-19 ni, di mana kita tengok kebanyakan negara telah mula membuka ekonomi mereka dan keadaan ekonomi telah makin rancak. Jadi bila ekonomi semakin rancak, maka akan ada permintaan yang lebih tinggi, permintaan tenaga yang lebih tinggi dan secara tak langsung dia akan menyebabkan penggunaan bahan api akan meningkat. Jadi ini adalah short term impact kita panggil, mana harga akan ada spike ataupun akan meningkat sedikit. Tapi once keadaan ekonomi dah stabil, maka harga ni kita dapat dia akan daripada history dia akan menurun, dia akan stabil. Sebab dia berlaku tadi atas dasar supply dan demand. Jadi bila supply dan demand ni telah stabil, maka insya-Allah harga pasaran dunia pun dia akan turut menurun. Kita dah melihat trend ni berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Cuma pada tahun lepas kita tengok keadaan ekonomi kita telah semakin rancak, tetapi di akhir tahun 2021 kita dapati keadaan dah mula stabil. Pada sebelum tu daripada suku kedua hingga suku ketiga tahun lepas harga meningkat, tapi di akhir suku keempat tu dia harga telah menurun kembali. Sehinggalah berlaku pula ada peristiwa yang insiden ataupun peristiwa lain yang berlaku pada bulan Januari itu, di mana pihak kerajaan Indonesia telah menetapkan ada export ban ke atas arang batu oleh sebab ada domestic issue di situ. Jadi dia memang secara langsung telah mengakibatkan harga naik dan bekalan menjadi kurang. Sebab itu harga naik, bekalan kurang. Jadi dan kita alhamdulillah kita dapat mengatasi situasi itu sebab kita mempunyai stok yang agak banyak. Jadi kita tidak 100% bergantung kata stok kita boleh bertahan sehingga 1 bulan. 1 bulan 30 hari. Jadi ban tu telah berlaku tak sampai 1 bulan lah. Jadi kita jadi bila ban telah pun selesai, nampak macam keadaan dah normal balik. Tiba-tiba berlaku pula perang Rusia dan Ukraine. Jadi menyebabkan keadaan kembali dia
harga telah meningkat naik kembali. Jadi kita tengoklah macam mana keadaan peperangan ni, kita sentiasa memantau keadaan di pasaran sekarang. Tak mudah duduk di kerusi Encik Halim sebenarnya, dan juga TMD juga semua Suruhanjaya Tenaga juga. Mungkin terakhir sekali saya ringkas yang berbaki 2 minit ni. Ini peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Tenaga, TNB Fuel, TNB sendiri secara keseluruhannya. Orang ramai yang menonton pada ketika ini, apa peranan mereka untuk sama-sama memastikan bahawa peranan mereka itu dimainkan supaya mereka juga terlibat dalam memastikan security tenaga ini, di pihak mereka juga ada peranan yang mereka mainkan. Yalah, kami boleh bagi tips lah daripada Suruhanjaya Tenaga. Kita panggil low hanging fruit ni lah yang boleh kita capai, energy efficiency ataupun kecekapan tenaga. Kita ada star rating ataupun MAPS rating yang kita bagi taraf bintang untuk peralatan seperti aircon dan juga rice cooker dan ketuha oven dan sebagainya. Jadi kami galakkan untuk tuan-tuan dan puan-puan, bila membeli untuk menukar katalah fridge, belilah fridge yang bertaraf 5 bintang atau 4 bintang, dan juga alat aircon, perahu dingin bertaraf 5 bintang, dia boleh menjimatkan sebenarnya dari jangka sederhana dan jangka panjang untuk membantu mengurangkan kos electricity. Dan juga sambutlah program-program kita net energy metering yang solar rooftop. Kita ada NEM Rakyat, NEM Gomen dan Nova, masih lagi ada berbaki kota, dan sila subscribe. Dan kita juga ada Green Electricity Tarif yang kita bundle dengan sertifikat yang boleh membantu mitigate kenaikan kos-kos tenaga di negara kita. Ya. Okey, nanti balik rumah saya akan cek semua peralatan elektrik ni. Ada ke tidak 5 star kat rumah? Kalau tak ada kena tukar lah, supaya berjimat lagi dan sebagainya. Itu antara tips lah orang kata, untuk orang ramai juga memainkan peranan penting untuk kita mengetahui juga. Terima kasih juga kepada dua tamu pada malam ini. Akhirnya kita faham, kerana pada akhirnya orang ramai biasanya, untuk orang kebanyakan seperti saya, biasanya kita tunggu bil setiap bulan. Bila kita tengok kenapa mahal, kenapa murah dan sebagainya, tapi malam ini akhirnya kita faham apa pertimbangan, apakah perincian teknikalnya itu yang menyebabkan harga akhir itu sedemikian, dan juga penawaran sedemikian. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Abdul Razib Dawood, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga, dan juga Encik Abdul Halim Osman, iaitu Ketua Perolehan dan juga Rantaian Bekalan TNB Fuel, kerana memahamkan kami pada malam ini. Itu saja untuk agenda Awani pada malam ini. Kami akan rangkumkan di laman web kami astroawan.com. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.